Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jemaah surah Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah Ta'ala pada subuh ini kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai sehinggalah ayat 230 daripada surah Al-Baqarah. So pada subuh ni insya-Allah Taala kita sambung ayat seterusnya, iaitulah ayat 231 sehinggalah nanti ayat seterusnya insya-Allah Taala. Okey. Baik. Saya akan bacakan firman Allah Taala ayat 231 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Ya, ayat Allah Ta'ala ni dan ayat selepas ini nanti masih lagi berbicara tentang hukum talak, ya. Jadi apabila kita perhatikan Al-Quranul Karim, maka dalam Al-Quran sebenarnya Allah Ta'ala lebih detail menjelaskan perkara talak berbanding perkahwinan. Seolah-olah ini menggambarkan kepada kita bahawa bercerai itu lebih sukar berbanding berkahwin. Maka dalam Al-Quranul Karim sampai ada satu surah yang Allah Ta'ala turunkan yang disebut sebagai surah At-Talaq. Selain dalam surah At-Talaq, dalam surah Al-Baqarah juga Allah Ta'ala ada bercerita tentang talak. Begitu banyak kita temui dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berbicara tentang talak, ya. Baik, mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Ta'ala ni. Allah mengatakan وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, ya. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis masa iddahnya, ya. So perkataan فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ dekat sini itu difahami hampir habis masa iddah, ya. Misalnya pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala mengatakan iddah seorang isteri yang dicerai oleh suami dia dan wanita yang dicerai ini, isteri yang dicerai ini masih lagi haid, maka masa iddah dia ialah thalathatu quru', selama 3 kali suci, ya. Jadi apabila ada seorang suami kemudian dia mentalak isteri dia dan talak ini masih talak raj'i. Talak raj'i artinya talak 1 ataupun talak 2 yang mana masih ada peluang dia untuk rujuk semula. Fabalaghna ajalahunna, kemudian sudah hampir masa iddah itu berakhir, mungkin berbaki dalam beberapa hari sahaja misalnya begitu, maka dia mesti memilih antara dua. Yang pertama kata Allah fa'amsikuhunna bima'ruf. Pilihan pertama, ya, maka bolehlah pegang dia dengan baik. Maksudnya rujuk semula dengan dia. Sebab masih ada waktu untuk rujuk.
ya, dalam masa iddah, walaupun dah di penghujung masa iddah, maka rujuklah dia semula dengan cara yang baik. Maksudnya pilihan pertama dianjurkan dia supaya rujuk balik dengan isteri dia andai kata dia merasakan masih ada peluang kebaikan mereka untuk bersama. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan kalaupun hendak dirujuk, maka rujuklah dengan cara yang baik. Maka tidak boleh seorang suami rujuk dengan isteri dia dengan tujuan yang buruk. Tak dibolehkan. Mesti kalau rujuk, tujuan dia mesti baik. Ya. Pilihan yang kedua, au sarrihuhunna bima'ruf, ya, atau lepaskan mereka dengan cara yang baik. Artinya apa? Artinya biarkan masa iddah itu berakhir, ataupun talak dia dengan talak lagi sekali sehinggakan talak 3, sehinggakan berpisah dengan cara yang baik. Ya. So Allah Subhanahu wa taala hanya beri peluang kepada seorang suami yang menceraikan isteri dia untuk rujuk semula, itu hanya dalam 2 kali talak seperti mana yang sudah kita bahaskan sebelum ni, iaitulah talak 1 dan talak 2, ya. Apabila itu sudah berakhir, maka tidak ada lagi peluang untuk talak dengan dia, ya. Maka tidak ada peluang untuk rujuk lagi untuk dia. Maka apabila kita perhatikan ayat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala menetapkan kalau dah sampai atau sudah hampir habis masa iddah itu, maka seorang suami mesti memilih antara 2 itu. Yang pertama, rujuk semula dengan tujuan yang baik. Yang kedua, memilih berpisah dengan cara yang baik. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kata para ulama, dahulu pada zaman jahiliyah, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan pada masa dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu, ya, mereka mentalak isteri mereka berulang kali. Cara dia bagaimana? Pertama mereka talak, lepas talak tu dalam masa iddah. Bila nak habis masa iddah ni, apa yang mereka buat? Mereka talak lagi. Mereka rujuk. Rujuk sekejap. Lepas itu mereka talak lagi. Bila nak habis masa iddah, rujuk sekejap, talak lagi. Begitulah seterusnya, berulang kali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ni untuk menghapuskan cara yang macam itu. Jadi tak dibolehkan dalam Islam cara begitu. Jadi apabila seorang suami mentalak isteri dia, kemudian masa iddah isteri yang ditalak ni dah hampir habis, suami hanya diberi 2 pilihan. Yang pertama, rujuk semula dengan tujuan yang baik. Yang kedua, memilih berpisah ataupun bercerai dengan cara yang baik juga, ya. Baik. Mungkin kita bertanya mengapa mesti ada masa iddah wanita yang dicerai, ya. Sebelum ni saya dah pernah sampaikan juga, ya. Tapi ada yang agak menarik disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan antara hikmah ada masa iddah itu ialah supaya suami menyedari manakah yang terbaik bagi dia, bersama atau tidak. Mungkin semasa bersama dia tidak menikmati isteri dia, maksudnya dia merasa tak bahagia mungkin. Tetapi bila dah berpisah, ia lebih merasai manakah dia lebih bahagia, bersama ataupun tidak. Ada kadang-kadang semasa bersama dia rasa macam tak okey. Ternyata bila dia dah bercerai, itu lebih teruk lagi. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala jadikan ada masa iddah apabila seorang suami mentalak isteri dia. Itu antara hikmahnya disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala alaih, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Allah Ta'ala mengatakan dan janganlah kamu pegang mereka, maksudnya rujuk semula dengan isteri, kerana maksud nak memberi mudarat, ya. Janganlah rujuk semula isteri kamu yang telah kamu talak itu kerana kamu nak mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Jadi ini satu hal yang mesti kita ketahui, ya, bahawa tidak boleh seorang suami yang telah
menceraikan isteri dia, kemudian dia rujuk semula dengan tujuan dia nak mendatangkan kemudaratan kepada isteri dia, bukan nak mendatangkan kebaikan, maka tak boleh. Maka rujuk itu seperti mana saya sebut tadi, mesti niat tujuan yang baik, kerana nak memperbaiki hubungan lagi, nak membina kehidupan rumah tangga yang lebih baik lagi daripada sebelum. Mesti itu yang menjadi tujuan. Kalau misalnya ada tujuan-tujuan yang lain, sebab dia nak balas dendam lah, ataupun mungkin dia nak mendatangkan kemudaratan lah kepada isteri dia, maka itu tak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada ayat ni Allah mengatakan wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, ya. Jangan rujuk mereka kerana nak mendatangkan kemudaratan. Mengapa? Kerana itu termasuk perbuatan yang menganiaya, ya. Ayat ni disebutkan para ulama turun berkenaan tentang seorang sahabat, ya, ataupun lelaki Ansar, ya, yang bernama Thabit bin Yasar, ya. Thabit bin Yasar, ya. Dahulu dia menceraikan isteri dia. Bila masa iddah dah tinggal dalam 2-3 hari lagi, maka dia pun rujuk semula, ya. Dia rujuk semula. Selepas dia rujuk semula, dia talak balik. Artinya tujuan dia merujuk isteri dia ataupun rujuk balik dengan isteri dia bukan tujuan yang baik. So oleh kerana itu Allah Ta'ala turunkan ayat ni wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala mengatakan wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah, ya. Sesiapa yang melakukan yang demikian, maksudnya dia rujuk isteri dia kerana nak mendatangkan kemudaratan, faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya ia telah menganiaya diri dia sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada seseorang lelaki yang merujuk isteri dia, ataupun rujuk balik dengan isteri dia, tetapi niat dia, tujuan dia kerana nak mendatangkan kemudaratan kepada isteri dia, maka sama halnya ia menzalimi diri dia. Mengapa dikatakan menzalimi diri dia? Kerana perbuatan itu menyebabkan dia berdosa. Menyebabkan dia berdosa, ya. Dan perbuatan itu menyebabkan dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita ni kan apabila kita melakukan dosa, ya, itu sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Sebab tu saya selalu sebut, sebenarnya yang paling sering menzalimi kita diri kita sendiri, bukan orang lain. Cuma yang sentiasa kita ingat kezaliman orang pada kita, kita tak sedar bahawa kita yang paling banyak menzalimi diri kita. Sebab itulah Nabi Adam alaihissalam ketika mana bertaubat kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah, Nabi Adam doa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Mengapa? Kerana Nabi Adam telah melakukan perbuatan yang ditegah Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kita pun apabila kita melakukan sesuatu yang ditegah Allah Ta'ala, sebenarnya hakikatnya pada ketika itu kita sedang menzalimi diri kita. Seperti perbuatan seorang lelaki, dia rujuk balik isteri dia, tetapi tujuan dia nak mendatangkan kemudaratan kepada isteri dia tu. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang menzalimi diri dia sendiri, yang mengundang azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Allah mengatakan, dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejek-ejekan ataupun permainan, ya. Jangan jadikan ayat-ayat Allah Ta'ala itu sebagai main-mainan, tak boleh. Kerana ayat Allah Ta'ala yang berbicara hukum hakam itu, ya ayat yang mesti kita perhatikan dengan sepenuhnya, dan jangan kita jadikan sebagai main-mainan. Ayat ini dikatakan para ulama mempunyai asbabun nuzul, ya. Ada sebab turun ayat ini disebut para ulama tafsir kita, ya. Dahulu ada satu kebiasaan orang Arab, mereka suka bermain-main dalam hal talak dan juga bermain-main dalam hal memerdekakan hamba sahaya. Jadi mereka biasa mengatakan begini kepada isteri mereka, aku talak kamu, aku ceraikan kamu. Lepas tu dia kata, ya aku bergurau je. Ataupun mereka mengatakan kepada hamba sahaya mereka, aku merdekakan kamu. Lepas tu baru dia kata, aku bergurau je. Jadi mereka menjadikan
perceraian, memerdekakan hamba sahaya itu sebagai permainan. Maka Allah turunkan ayat, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan jadikan ayat-ayat Allah Taala tu, hukum hakam Allah Taala tu sebagai mainan. Ya. Tak boleh dijadikan sebagai mainan. Ia perkara yang serius. Sebab itulah Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ya. Ada 3 perkara yang serius dia ataupun bermain-main dikira betul-betul, ya. Orang sungguh-sungguh melakukannya ataupun mungkin dia bermain-main saja, itu dikira sungguh-sungguh. 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, at-talaq. Talak. Talak ni bukan benda mainan, ya. Bukan perkara yang boleh dimain-mainkan. Apabila seseorang misalnya dia bermain-main pun, kalau dia sebutkan dia talak, maka akan jatuh talak. Ya. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Sebab itu tak boleh main-main. Yang kedua, nikah. Nikah pun tak boleh main-main. Ya. Kalau dia nikah, semua lengkap syarat, rukun dia semua lengkap, tapi lepas tu dia kata aku main-main, itu dah dikira sah. Yang ketiga adalah raj'ah. Dalam hadis dikatakan rujuk. Rujuk pun tak boleh main-main. Tak boleh tiba-tiba dia kata, jom kita rujuk. Lepas tu dia kata, aku bergurau je tadi, aku tak nak balik dengan kau. Itu tak boleh. Ini dia bergurau ataupun dia sungguh-sungguh, itu dikira sungguh-sungguh, ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man tallaqa la'iban aw a'taqa la'iban faqad jaza, ya. Iaitu barang siapa yang mentalak isteri dia sambil dia bergurau, ya, dia main-main lah, ataupun dia memerdekakan hamba sahaya dia, la'iban, dia main-main juga, maka itu telah dikira sah, ya, dah dikira sah. So oleh kerana itu Allah mengatakan, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan jadikan ayat-ayat hukum hakam Allah Ta'ala itu sebagai main-mainan, ya. Walaupun ayat ini dikaitkan dengan konteks perceraian tadi, ya, dengan talak, tetapi ayat Allah Ta'ala ni turun dalam bentuk yang am. So oleh kerana itu ayat ini juga boleh kita fahami secara am bahawa kita tak boleh mempermain-mainkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Sama ada ayat-ayat Allah yang berbicara tentang perkahwinan, tentang talak, ataupun ayat-ayat Allah Ta'ala yang berbicara tentang hukum hakam yang lain, tak boleh kita jadikan sebagai main-mainan, ya. Mengapa? Kerana ayat-ayat Allah Ta'ala itu adalah perkara-perkara yang sangat penting kandungannya, petunjuk-petunjuk hidup bagi kita semua, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ya. Allah Ta'ala mengatakan, dan ingatlah kamu, ya, dan kenanglah nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, ya. Kenanglah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Mengapa tiba-tiba Allah Ta'ala mengatakan dekat sini nikmat, ya, padahal tadi konteksnya adalah berbicara tentang perceraian, ya. Kerana kita mendapatkan pasangan itu pun adalah satu nikmat, ya. Allah Ta'ala jadikan ada bagi kita pasangan itu satu nikmat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu ialah Allah Ta'ala jadikan kepada kamu ada pasangan. Ada pasangan Allah Ta'ala cipta. Litaskunu ilaiha, supaya kamu boleh berasakan ketenangan. Mawaddatan wa rahmah, dan supaya boleh merasai cinta dan kasih sayang. Jadi Allah Ta'ala cipta manusia ni ada pasangan, itu adalah satu nikmat daripada Allah. Maka wadhkuru ni'matallah, kenanglah, ingatlah nikmat Allah itu. Jangan bermain-main lagi dengan perkara tersebut, kerana ia adalah merupakan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, yang sepatutnya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan nikmat Allah yang spesifik lagi dekat sini, ya. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ, ya. Dan apa yang diturunkan kepada kamu, iaitulah Alkitab, Al-Quranul Karim, ya,
Dan hikmah maksudnya dekat sini sunnah Nabi SAW untuk memberikan pengajaran kepada kamu, ya. Antara nikmat yang paling besar itu juga Allah Ta'ala beri kepada kita ialah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita. Allah Ta'ala datangkan Nabi SAW yang menyampaikan sunnahnya kepada kita, ya. So itu nikmat yang sangat besar yang mengandungi nasihat-nasihat untuk kita, yang mengandungi pengajaran-pengajaran untuk kita, yang mengandungi petunjuk-petunjuk hidup bagi kita. So ia adalah nikmat yang sangat-sangat besar dalam hidup kita, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada hujung ayat ni, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, ya. Allah perintahkan dekat sini takwa. Kata para ulama, ya, takwa ini merupakan asas dalam membina kehidupan rumah tangga. Mesti takwa yang menjadi asas dia, ya. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui bagi tiap-tiap segala sesuatu. Ini ayat ni kata para ulama bernada ancaman. Maksudnya, kalau tidak dijalankan hukum hakam Allah Ta'ala ni dengan betul dalam proses perceraian tadi misalnya, Allah Ta'ala Maha melihat, Allah Ta'ala Maha mengetahui, sehingga kan sesiapa yang tidak mengikut petunjuk Allah Ta'ala akan datangkan azab untuk dia. Dan sesiapa yang mengikut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat 232. Allah berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah Ta'ala mengatakan dekat sini, wa idza talaqtumun nisa, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, fabalaghna ajalahun, lalu habislah sudah masa iddah mereka. Jadi perkataan fabalaghna ajalahun pada ayat 231 dan ayat 232 ini itu difahami berbeza. Kalau pada ayat 231 itu difahami hampir habis masa iddah. Kalau pada ayat 232 ini difahami masa iddah sudah pun habis. Mengapa berbeza cara memahami dia? Sebab kita melihat konteks keseluruhan ayat Allah Ta'ala ni, ya. Ayat 231 itu konteks keseluruhan ayat itu berbicara belum habis masa iddah. Sebab itu difahami hampir habis masa iddah. Manakala pada ayat 232 ini itu konteks ayat ini berbicara masa iddah itu sudah pun selesai. Sebab itulah perkataan fabalaghna ajalahunna itu difahami masa iddah sudah selesai. Okey, apabila ada suami dia mentalak isteri dia, ya, kemudian habislah sudah masa iddah. Contoh, dia dah talak satu ke ataupun talak dua, habis masa iddah, dia tak rujuk, ya. Setelah habis masa iddah 3 kali suci misalnya, dia tak rujuk, ya, dengan isteri dia. So macam mana selepas itu? Allah Ta'ala mengatakan dekat sini, fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka apabila mereka lelaki dan perempuan itu bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Misalkan macam ni, seorang suami dia ceraikan isteri dia, sampailah habis masa iddah dia tak rujuk. Bila dah habis masa iddah, timbullah balik rasa cinta. Bukan saja daripada lelaki tetapi juga daripada mantan isteri dia, ya. So mereka memutuskan kembali untuk berkahwin. Boleh tidak? Boleh. Kalau sebelum selesai talak bain,
Kalau belum talak 3 itu boleh. Misalnya talak 1 ataupun talak 2, kalau misalkan habis masa iddah kemudian mereka nak kahwin balik, tak ada masalah. Yang mesti kahwin dengan orang lain tu dulu mesti itu talak 3 ya. So misalnya kalau mereka nak berkahwin balik, macam mana? Boleh atau tidak? Pertama, dia boleh. Dan dekat sini Allah Ta'ala mengatakan, wahai kamu para wali nikah, maksudnya wali kepada wanita itu, jangan kamu larang mereka nak berkahwin balik. Ni ada asbabun nuzul ayat ni. Jadi disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ayat ini turun berkenaan sahabat Nabi yang bernama Ma'qil bin Yasar ya. Jadi Ma'qil bin Yasar ni, dia punya saudara perempuan, ada adik perempuan dia. Suatu ketika dia kahwinkanlah dengan seorang lelaki. Dia kahwinkan dengan seorang lelaki. Tak lama selepas berkahwin, lelaki ini menceraikan adik dia. Sebagai manusia tentu dia kecewa. Kan? So dia ceraikan. Singkat cerita, tak lama selepas itu, tiba-tiba datanglah balik lelaki ini menjumpai Ma'qil bin Yasar dan ia mengatakan nak kahwin balik dengan adik perempuan Ma'qil bin Yasar tadi. Apa kata Ma'qil bin Yasar? Aku tak nak kahwinkan adik aku dengan kau. Kalau mungkin bahasa kita sekarang, kau ni kurang ajar betul. Dulu aku dah kahwinkan baik-baik dengan kau, kau ceraikan, sekarang kau datang balik nak kahwin lagi dengan dia. Lebih kurang begitulah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Allah Ta'ala mengatakan, hai kamu para wali, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jangan larang mereka nak kahwin balik, tak boleh. Kalau dia nak kahwin balik dengan mantan suami dia dan mereka memang sudah saling suka kembali ya, dan menjalankan sesuai dengan hukum syarak, maka jangan larang mereka. Mesti jangan halang dia. Berdasarkan ayat ni jugalah para ulama mengatakan ayat ni merupakan dalil wajibnya ada wali dalam perkahwinan. Dalil wajib ada wali dalam perkahwinan. Sebab ada dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tak silap saya, yang mengatakan, pendapat yang mengatakan wanita boleh berkahwin tanpa wali, khususnya wanita yang sudah agak berusia ya. Tetapi ayat ni menyatakan, ayat ni membantahnya ya. Kemudian daripada ayat ni juga dapat kita faham ya, bahawa janda ia lebih berkuasa ke atas diri dia dalam menentukan siapa yang akan jadi pasangan dia berbanding wali dia. Ini berbeza dengan gadis ya. Kalau dia masih gadis, wali punya kuasa besar untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan dia. Tetapi janda tidak. Janda dia lebih berkuasa terhadap diri dia untuk menentukan siapa balik. Hatta kalau misalnya dia menentukan untuk kahwin balik dengan mantan suami dia, maka wali tak boleh halang. Wali tak boleh halang. Tugas wali kahwinkan saja. Jangan halang dia, kata Allah. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kalau mereka dah bersepakat, dah saling suka balik dan mereka komitmen untuk menjalankan hukum hakam syariat Allah Ta'ala, maka jangan kacau mereka. Okay? Baik, seterusnya Allah mengatakan, dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ya. Allah Ta'ala mengatakan, demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan peringatan ini disampaikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mengapa Allah Ta'ala khususkan dekat sini? Kerana yang mahu menerima nasihat itu hanya mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Mereka saja. Sebab itu Allah Ta'ala khususkan dekat sini mengatakan, man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mereka yang tak beriman tak mahu menerima nasihat ya. Kemudian Allah mengatakan, dzalikum azka lakum wa athhar. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci ya. Demikian apa? Mengahwinkan wanita itu tadi kembali, mungkin dengan mantan suami dia sekalipun, itu lebih suci bagi kamu ya. Dzalikum azka lakum wa athhar, itu lebih suci bagi kamu, lebih baik dan lebih suci ya. Mengapa
Allah Ta'ala yang maha mengetahui hikmah segala-galanya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang perkara segala sesuatu. Ya, Allah mengatakan dekat sini bahawa mengahwinkan balik wanita itu tadi yang telah bercerai itu, mengahwinkan balik dia dengan mantan suami dia kalau misalnya mereka bersepakat itu lebih suci berbanding tidak mengahwinkannya. Sebab apa? Sebab kalau tidak dikahwinkan, dikhawatiri berlaku perbuatan keji. Manusia ada kalanya dia tak boleh melawan hawa nafsu dia. Ada kalanya manusia lemah untuk melawan hawa nafsu dia, sehingga akan dibimbangi kalau dia melakukan perbuatan keji. So, oleh kerana itu mengahwinkan dia balik oleh wali itu jauh lebih suci, lebih bermartabat, lebih suci daripada dosa dan lebih terhormat berbanding dibiar begitu sahaja. Ya, jadi tidak boleh untuk dihalang daripada berkahwin. Biarkan dia berkahwin hatta dengan mantan suami, ini tak ada masalah. Kalau mereka dah bersepakat, biarkan saja. Ya, tugas wali sekadar mengahwinkan saja. Ya, mereka yang menjalani. Cuma mungkin perlu bagi nasihat lah, sekadar itu saja. Ya. Kemudian hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang paling mengetahui tentang segala-galanya, mengetahui sesuatu dengan sangat detail, itu hanya Allah. Kita tak pernah kita tahu. Apa yang kita rasa baik sekarang belum tentu baik esok. Apa yang kita rasa tak baik sekarang ternyata esok baik. Mengapa? Ilmu kita tak sampai. Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya. Ya. Baik, saya ingat kita bahaskan dua ayat ni saja. So, saya nak simpulkan ayat 231 dan ayat 232 ni. Ya. Baik, kesimpulan pertama. Apabila suami mentalak isteri dia dan sudah hampir masa iddah isteri dia berakhir, maka suami tadi mesti memilih antara dua. Yang pertama, boleh ia rujuk dengan tujuan yang baik. Yang kedua, boleh ia biarkan masa iddah itu berakhir dengan cara yang baik. Artinya dia tak rujuk, so itulah menjadi perpisahan untuk mereka. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, seorang suami yang menceraikan isteri dia, tak boleh dia rujuk dalam masa iddah itu dengan tujuan nak mendatangkan kemudaratan kepada isteri. Tak boleh. Ya. So artinya kalau dia nak merujuk isteri dia, nak rujuk balik dengan isteri dia, mestilah niat dia, tujuan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan semula bersama dengan isteri dia. Itu yang mesti menjadi tujuan dia. Kesimpulan ketiga, andai kata ada orang dia rujuk balik dengan isteri dia, tetapi tujuan dia nak mendatangkan kezaliman, kemudaratan kepada isteri dia tu, maka perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang mendatangkan azab Allah Ta'ala kepada dia. Kesimpulan yang keempat, jangan jadikan ayat-ayat hukum hakam Allah itu sebagai mainan, terutama dalam konteks perkahwinan dan juga perceraian. Jangan jadikan hukum hakam Allah itu sebagai main-mainan. Tak boleh kita jadikan sebagai main-mainan. Kesimpulan yang kelima, sentiasalah ingati nikmat Allah Ta'ala. Antara nikmat Allah itu ialah Allah kurniakan kepada kita ada pasangan. Itu adalah nikmat. So, sentiasa ingati nikmat Allah itu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping itu, ya, bersyukurlah kepada Allah kerana Allah telah menurunkan Al-Quran, sunnah Nabi SAW juga kepada kita sebagai petunjuk dalam hidup kita, ya, sebagai panduan dalam kita menjalani hidup ini. Ya. Kesimpulan yang ke-7, bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah maha mengetahui segala-galanya. Dalam membina kehidupan rumah tangga, termasuk hatta hendak berpisah, hendak bercerai, mesti berasaskan kepada takwa, iaitulah ketundukan kepada perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala tegahan-tegahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik, kesimpulan yang seterusnya daripada ayat 232. Ya. Yang pertama,
apabila seorang suami mentalak isteri dia, nah, kemudian habis sudah masa iddah, ini tentu talak satu ataupun talak dua, ya, habis masa iddah dia tak rujuk, kemudian sekiranya mereka hendak berkahwin balik, maka wali tak boleh larang, jangan larang mereka untuk kahwin balik, dengan syarat kalau mereka berkahwin itu dengan tujuan yang baik, tak boleh dikacau, tak boleh dilarang, ya. Nasihat ini Allah Ta'ala sampaikan khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kerana yang mahu menerima nasihat itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian Allah mengatakan, mengahwinkan wali mengahwinkan wanita yang di bawah perwalian mereka, ya, itu jauh lebih suci dan lebih terhormat berbanding mereka biarkan begitu sahaja, berbanding mereka tahan tak boleh mereka kahwinkan balik. Itu jauh lebih suci dan jauh lebih terhormat, kerana insya-Allah dengan sebab ia berkahwin walaupun dengan mantan suami dia balik, dia akan terhindar daripada dosa dan darjat dia lebih terhormat dalam pandangan manusia. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui hikmah segala-galanya, sedangkan kita manusia ini tidaklah mengetahui apa-apa. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar tu sajalah kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.